Salam sejahtera, nama saya Eliani, anak Serban dari kelas P1A. Hari ini saya dan rakan sekumpulan saya, iaitu Jenalik anak Leo dari kelas P1B akan membentangkan tentang perkembangan kerajaan awal di Tanah Melayu, iaitu Kerajaan Berwas. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang asal-usul Kerajaan Berwas. Kerajaan Berwas ini wujud sekitar abad ke-15 iaitu selepas kemerosotan Kerajaan Gangga Negara. Kerajaan ini ditubuhkan di tapak Kerajaan Gangga Negara. Sebelum ni, Kerajaan Berwas dikenali sebagai Berluka Sambang sebelum ditubuhkan. Kerajaan Berwas ini meliputi kawasan Pengkalan Ipoh, Lembah Kintah, Tanjung Rambutan, Bidor dan Sungai Siput. Kerajaan ini terletak di Sungai Dinding. Ada yang mengatakan bahawa nama Kerajaan Gangga Negara ditukar kepada Kerajaan Berwas setelah Islam bertapak di situ. Ini menunjukkan bahawa Kerajaan Berwas merupakan kesinambungan kepada Kerajaan Gangga Negara. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengasas Kerajaan Berwas. Menurut catatan, Kerajaan Berwas diasaskan oleh Malik Al-Mansur, iaitu seorang putera dari Samudra Pasai yang terletak di wilayah Aceh yang dibuang negeri oleh kekandanya Sultan Malik Al-Mahmud. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, yang menceritakan bahawa selepas kemangkatan Sultan Muhammad Az-Zahir sebagai pemerintah Kerajaan Pasai, ayahandanya Sultan Malik Al-Saleh atau Merasilu menyatukan pemerintahan Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Setelah kedua-dua orang putera Sultan Muhammad Az-Zahir dewasa, Sultan Malik Al-Saleh akhirnya menyerahkan takhta Kerajaan Pasai kepada Sultan Malik Al-Mahmud, manakala takhta Kerajaan Samudra diserahkan kepada Sultan Malik Al-Mansur pada tahun 1336. Pada tahun 1346, Sultan Malik Al-Mahmud dari Kerajaan Pasai telah menyerang dan mengusir Sultan Malik Al-Mansur dari Kerajaan Samudra. Hal ini disebabkan tindakan Sultan Malik Al-Mansur yang mengambil seorang perempuan yang berkemungkinan seorang gundik dari Istana Pasai milik Sultan Malik Al-Mahmud. Sultan Malik Al-Mansur pun meninggalkan Samudra dan menubuhkan Kerajaan Berwas. Oleh itu, Kerajaan Berwas ini dijangkakan telah ditubuhkan di antara tahun 1346 sehingga tahun 1347, iaitu sebelum Kesultanan Melayu Melaka bermula. Semasa memerintah Berwas, Sultan Malik Al-Mansur dibantu oleh dua orang sahabat baik baginda, iaitu Samsu Baharin dan Da'i Ismail sebagai pembesar negeri. Pemerintahan Berwas diteruskan oleh Samsu Baharin dan Da'i Ismail selepas ketiadaan Sultan Malik Al-Mansur. Sehingga kini, masih terdapat sebuah bukit yang bernama Bukit Samsu Baharin sebagai bukti kewujudan tokoh ini. Seterusnya ialah aspek politik. Aspek politik dibahagikan kepada dua, iaitu sistem pemerintahan dan hubungan dengan kerajaan lain. Bagi sistem pemerintahan, Kerajaan Berwas menjalankan sistem beraja atau pemerintah monarki. Ini menunjukkan bahawa Sultan di Kerajaan Berwas adalah berkuasa mutlak. Buktinya, yang pertama ialah penemuan makam diraja, iaitu di kawasan Kampung Kota. Dan yang kedua, terdapat makam-makam Raja Berwas dan Raja Berwas II di pintu gerbang kerajaan. Dan yang ketiga ialah terdapat istana di kawasan Berwas. Dalam menjalankan pemerintahan di Kerajaan Berwas, Sultan bertindak sebagai hakim tertinggi, iaitu yang mana situasi ini menunjukkan bahawa Kerajaan Berwas berkembang sebagai kerajaan yang tenteram dan adil. Hal ini terjadi kerana sistem pemerintahan yang dijalankan dalam kerajaan ini adalah cekap. Yang kedua ialah hubungan dengan kerajaan lain, iaitu di mana Kerajaan Berwas mempunyai hubungan dengan Kerajaan Melaka. Misalnya,
Kerajaan Melaka pernah membantu Berwas untuk menewaskan Kerajaan Manjung. Kerajaan Manjung merupakan saingan Kerajaan Berwas terutamanya dari aspek ekonomi kerana kedua-dua kerajaan ini mengeluarkan sumber ekonomi yang sama iaitu biji timah. Raja Berwas telah memohon bantuan Sultan Mahmud Shah untuk menyerang Manjung. Sultan Mahmud Shah membantu menyerang Kerajaan Manjung sehingga Kerajaan Manjung berjaya dikalahkan. Oleh hal yang demikian, Kerajaan Manjung akhirnya diperintah oleh Kerajaan Berwas dengan pengawasan Melaka. Kerajaan Melaka dibayar ufti sebanyak 6,000 timah setiap tahun oleh Kerajaan Berwas sebagai balasan terhadap naungan ke atas Manjung tersebut. Raja Berwas kemudiannya dikurniakan gelaran Tun Arya Bija Diraja oleh Kerajaan Melaka. Baiklah, seterusnya saya Janalex Anak Leo akan membentang tentang Kerajaan Berwas dari aspek ekonomi. Dalam ekonomi, Kerajaan Berwas telah melaksanakan perdagangan, misalnya dengan memiliki sebuah pelabuhan entrepot yang sangat membantu dalam mengembangkan kegiatan perdagangan. Dalam hal ini, banyak negara-negara asing yang terlibat dan datang untuk berdagang di pelabuhan ini. Kemudian, pelabuhan ini juga telah menjadi tempat untuk pertukaran barang seperti tembikar, tembaga dan juga periuk tanah. Kemudian, antara hasil dagangan utama biji timah ialah biji timah dan biji besi kerana kedudukan Berwas yang sangat dekat dengan kawasan Lembah Kinta yang sangat terkenal dengan biji timah. Selain aktiviti perdagangan, masyarakat di Kerajaan Berwas juga telah melaksanakan aktiviti pertanian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Kita sedia maklum bahawa Berwas sangat terkenal dengan sebagai sebuah kawasan penanaman padi. Berwas sesuai untuk menjadi kawasan penanaman padi kerana kedudukannya yang strategik, selain bentuk muka bumi yang rata dan juga mempunyai tanah yang subur serta dataran yang sangat sesuai untuk bertani dan menyumbang kepada berkembangnya kegiatan penanaman padi ini. Selain itu, untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, masyarakat di Kerajaan Berwas juga telah melaksanakan aktiviti pelombongan biji timah dan biji besi. Baiklah, selanjutnya kita beralih kepada aspek sosial. Dalam aspek sosial, yang pertama kita lihat kepada kehidupan penduduk di Berwas. Ketika itu, penduduk-penduduk di Berwas hidup secara berpuak-puak. Kemudian, bahasa Melayu klasik juga telah menjadi lingua franca ataupun bahasa pertuturan di kalangan penduduk pada ketika itu. Seterusnya, kita lihat kepada aspek kepercayaan. Dalam hal ini, penduduk-penduduk di Berwas telah menganuti agama Islam. Untuk maklumat, Kerajaan Berwas ialah antara kerajaan Islam yang terawal di alam Melayu. Buktinya, sehingga kini terdapat masjid dan surau yang dibina seperti Masjid As-Saadah yang terletak di Pekan Berwas. Selanjutnya, dari aspek pendidikan pula, Kerajaan Berwas mempunyai institusi pendidikan seperti sekolah pondok dan madrasah. Jadi, pada ketika itu, pendidikan utama di kalangan penduduk adalah untuk mendalami agama Islam. Selanjutnya, kita lihat kepada aspek seni bina. Dalam hal ini, kita telah menemukan banyak batu nisan yang bercirikan Aceh. Jadi, apa yang boleh kita simpulkan melalui topik ini adalah kerajaan-kerajaan awal di alam Melayu, misalnya Kerajaan Berwas itu tadi, telah memberikan banyak sumbangan kepada kerajaan-kerajaan baharu dalam segala aspek, termasuklah aspek politik, ekonomi dan sosial lazimnya.
Misalnya, dari aspek perdagangan ataupun ekonomi, kerajaan Beruas telah memberikan banyak sumbangan sehingga kini kepada negeri Perak. Contohnya, negeri Perak sekarang sangat terkenal dengan pelabuhannya yang maju dan juga terdapat Muzium Beruas yang ditubuhkan untuk memelihara khazanah ataupun tinggalan artifak seperti tembikar, tembaga dan juga periuk tanah. Jadi, penerokaan Beruas telah menjadi semakin aktif selepas lawatan almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah ke Beruas pada tahun 1986. Sehingga kini, pelbagai artifak dan bukti arkeologi di sekitar Beruas, misalnya seperti serpihan tembikar, manik, wang lama, meriam dan pelbagai lagi artifak yang lain yang telah dipamerkan di Muzium Beruas. Selain itu, terdapat juga kesan bangunan di sekitar Bukit Samcur Baharin sehingga kini seperti dinding batu. Jadi, seperti aliran sungai yang telah berubah dan lesu ditinggalkan, begitulah keadaan Beruas hingga kini, iaitu tenggelam dalam kelusuan rajanya. Jadi, terkuburlah misteri Raja-Raja Beruas dan Gangga Negara tanpa dirungkai sepenuhnya. Kesimpulannya, kerajaan ini telah menjadi pemangkin dan dijadikan contoh oleh kita pada hari ini dalam mengurus tabir negara dengan kaedah yang lebih baik dan strategik. Sekian, terima kasih.